Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita atas jalan dan hari ini ialah sehari selepas pada bajet 2022, di mana kita diberitahu bahawa kerajaan akan memberi insentif yang sangat besar lah kepada industri otomotif, terutama sekali industri otomotif elektrik lah, di mana cukai import telah dikecualikan sepenuhnya, duty excise dikecualikan sepenuhnya, cukai jualan dikecualikan sepenuhnya, dan cukai jalan juga dikecualikan sepenuhnya. Jadi sekarang ni tidak ada alasan lagi lah untuk industri otomotif berkata kerajaan tidak memberi sokongan kepada industri kereta elektrik. Cuma sekarang cabaran pada industri ialah sama ada mereka akan memilih untuk memaksimalkan keuntungan ataupun mengambil peluang ini untuk mempertingkatkan angka jualan kereta elektrik. Sebab senang aja, kalau kata dia orang tak nak turunkan harga pun boleh, dia orang just ambil aja segala duit-duit cukai itu sebagai keuntungan, mempertingkatkan margin dia orang, ataupun dia boleh ambil peluang ini untuk menurunkan harga serendah yang boleh untuk menjual lebih banyak kereta elektrik. Pada saya langkah yang terbaik, sangat obvious. Sebenarnya tak ada pilihan. Industri otomotif sepatutnya mengambil peluang ini untuk menurunkan harga serendah yang boleh untuk mengawal ataupun mengatur langkah yang terbaik untuk transition ke dunia elektrik. Kerana kalau mereka tidak mengambil langkah tersebut, ini akan memberitahu kepada pihak kerajaan bahawa pertama, kita tak serius, industri otomotif tak serius dengan transition ke elektrik. Kerana sekarang ni whatever it is, basically the government is telling you, okay, now you minta, saya dah bagi semua, everything that you could possibly want, and then some more, and then more. So it's up to you, apa yang nak buat. So apa yang mereka boleh lakukan sebenarnya ialah memaksimalkan volume. Dan kalau ada ruang, iaitu pasal sekarang ni cukai semua dah tak ada, so saya tak tahu berapa margin orang, mungkin dah berlipat kali ganda. Mereka boleh gunakan margin tersebut untuk menambahkan bilangan pusat pengecharge, charging network, to expand the charging network. Ini peluang yang sangat bagus. Bila kerajaan dah bagi zero taxes ni semua, peluangnya ialah boleh turunkan harga kereta dan ambil sedikit daripada dana daripada margin tersebut untuk mengembangkan charging network. Saya cakap begitu kerana satu lagi kelebihan yang kerajaan telah berikan, iaitu pelepasan cukai pendapatan sebanyak RM2,500 untuk mereka-mereka yang ingin memasang wall box di rumah, dan juga untuk menyewa peralatan mengecharge ataupun untuk perkhidmatan mengecharge. Maksudnya kalau you nak subscribe to a charging network, the government will give you a tax break up to RM2,500, RM2,500 setahun. So itu satu angka yang cukup besar. Jadi pihak otomotif, OEM ataupun OEM lah, dia orang mempunyai peluang di sini untuk membina satu charging network dan mengambil peluang pelepasan cukai tersebut, pasal dia punya customer yang subscribe to the charging network will get the RM2,500 deduction in their tax. So that means they'll get it for free. Basically, you ada peluang sekarang untuk lakukan dua benda: maximize your volume and build the charging network. Now, ini kalau kita fikirkan, charging network ni adalah satu benda yang sangat penting untuk industri kereta elektrik. Kerana range anxiety is still real lah. Pasal kalau tak boleh charge, masalah lah. The charging time sekarang dah drop. For most cars, you boleh charge up to 80% capacity dalam tempoh setengah jam ataupun kurang. Ada yang 25 minit, ada yang 20 minit, ada yang lebih kurang daripada itu pun ada, untuk sampai ke 80%. So kalau syarikat kereta tengok benda tu betul-betul, dia akan sedar bahawa charging ni ialah satu lubuk duit yang baru untuk mereka. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kalau kita tengok sekarang, kalau kita bandingkan nilai saham syarikat kereta dengan syarikat minyak, mana lebih bernilai? Ada ke syarikat kereta yang berada dalam world top 10 most valuable company? Ada satu je, nama dia Tesla. Yang lain tak ada. Tesla ada sampai 1 trilion nilai saham dia, 1 trilion US dollar. Tapi syarikat-syarikat kereta lain tak ada. You campurkan the top 12 most valuable car company, 800 juta pun tak sampai. Tapi syarikat minyak, they are more valuable than that. So ini ialah peluang untuk syarikat kereta mengambil sedikit daripada keuntungan
yang dibuat oleh syarikat minyak. They're basically energy companies. So sekarang ni peluang untuk syarikat kereta mengambil sedikit daripada keuntungan, daripada pendapatan yang dibuat oleh syarikat minyak ataupun penjual tenaga ni untuk mereka sendiri membuat keuntungan di situ dengan membina charging network. So the government has given everything yang you minta and more. The customers are now kalau kita tengok kan, selama ni kita tengok harga Langkawi, wah macam best je. Untuk kereta elektrik dah harga Langkawi lah basically. In fact can be cheaper than Langkawi. Itu kenapa? Pasal kita tak payah deliver pergi Langkawi. There's no like additional paperwork, no additional transport nak pergi Langkawi, holding charges, whatever, tak ada. Kalau Langkawi volume dia rendah, so you cannot store kereta banyak kat sana, so you kena hantar one by one bila orang order So now you don't have that transport cost, so it can be even slightly cheaper than Langkawi prices sebenarnya. In fact a lot cheaper kalau dia orang nak build volume lah. Saya faham mereka-mereka yang traders ataupun penjual kereta, as in like importers dalam perkhemah, so mungkin dia orang punya individually dia orang just nak maximize the profit sebab I don't know, for whatever reason. Tapi then again, people like perkhemah, dia orang dah committed to like the charging network. And saya tengok syarikat yang ditubuhkan untuk charging network ni, untuk perkhemah ni adalah satu anak syarikat perkhemah lah, ataupun syarikat milik perkhemah. So ini menunjukkan bahawa sebenarnya dealers-dealers dalam perkhemah pun sebenarnya patut fokus kepada volume. Sebab apa? Perkhemah dalam proses untuk membina charging network 1,000 charger satu Malaysia by 2025. It's not a huge number. It's a reasonable number for one organisation to build lah. Pasal dia nak buat DC fast charger semua 1,000 unit. So dia orang nak rush through. So dalam tahun depan mungkin dalam 100 unit paling tidak pun dia boleh pasang DC fast charger sepanjang Lebuh Raya. Itu yang semalam kalau you nak tengok, you tengok kat channel kita, semalam kita ada discussion panjang lebar 2.5 jam. Kita panggil Presiden My EV Owners Club, kita panggil seorang pakar pengecat, dan juga kita ada cakap dengan Raja Petra Marudin, iaitu Ketua Dewan Muda Perkhemah, yang juga tonggak lah dalam pembangunan network fast charging untuk perkhemah ni. Jadi dia orang memang serius tentang benda tu. So I think perkhemah punya members should take this lead and try to build volume and then get these people to subscribe to dia orang punya charging network. Now the subscription model ni memang I think it's a very good idea. Apparently memang ini one of the perkhemah punya suggestions to the government, which the government has taken. I think it's a brilliant idea kerana buat masa ni lah, masa awal-awal ni sukar untuk syarikat-syarikat yang buat charging network ni to make profit based on just actual charging. So on the subscription model, at least dia orang dah ada tahu sikit lah tentang dia punya cash flow moving forward, pasal you ada subscription punya base, and you dah tahu dah berapa duit boleh masuk, dan berapa you need to cover in terms of maybe at least you cover your operational cost. Maybe if you not cover your capex cost, but at least you can cover your operational cost. So kalau 2,500 subscription yang government bagi untuk tax break, katalah dia dapat 1,000 company je pun dah 2,5 juta in terms of dia punya subscription fee. It's not a huge amount of money for what you want to do, but at least it'll cover some of your running costs. So kalau you dapat 10,000, that's 25 million. Then it starts to become quite serious lah. And bila kita sembang dengan Raja Petra, dia kata tahun depan kemungkinan dia orang boleh jual 1,000 kereta elektrik ahli perkhemah lah. He's quite comfortable with 1,000. So it's probably going to be more, but 1,000 tu easy lah, senang nak capai. So that's a healthy number, which would mean kita triple kita punya electric car volume, whatever is on the road right now, within 1 year. But I think it will be more, sebab itu baru cerita perkhemah, belum lagi cerita OEM. Dan bila kita cerita OEM ni, kita tengok BMW punya iX3, dia orang offer dalam masa 2 hari habis, sold out. Of course it's only 30 unit, but still it's over 200,000 punya cerita kereta dan sekarang ni dengan this tax break, that price will drop some more to lower lah kan. So kat sini kita tengok it can only pick up lah the sales. So orang akan, hari ni saya rasa ramai orang akan pergi cari kereta elektrik, nak tengok harga macam mana. Dan yang menariknya, Raja Petra juga cakap untuk kereta Tesla Model 3
harga akan turun ke mid 200,000, 250, 260, 270 macam tu lah. I don't really know exactly berapa. And I think untuk you sebagai buyer, you should haggle, really haggle now. Pasal it's important now that the market decides lah, you know, what price that you're willing to pay for it. The market will decide lah. Tak payah hajar pun, people will haggle, and that will determine the success of this incentive yang kerajaan nak bagi ni. Kalau insentif ni successful and dia tengok number of cars sold, katalah Perkema jual dalam 1000 unit dan OEM jual more than that lah, I think OEM will sell more than that, because for OEM they will think about long term, about volume. Untuk traders, they might just think, okay lah, this tax break might last 1 or 2 years, so we just make the best of it lah, make hay while the sun is shining. But for OEM, they kena think a bit longer term, pasal at the end of the day, this tax break ni, 100% tax break ni is not going to last forever lah. Paling kuat mungkin 2-3 tahun. Lepas tu the government will start to increase balik the tax, maybe perlahan-perlahan untuk EV, because after the 3 to 5 years tu selalunya the incentive untuk make EV more popular tu dah tak begitu diperlukan sangat lah. Especially now, because kita at the point in time in the industry di mana the transition in terms of technology development is happening very fast, and kita akan dapati harga kereta EV, the cost of building EVs will drop below ICE in the very near future lah, if not already. I think dah sampai dah. So when that happens, then that doesn't even make sense untuk car company to build ICE. Dia memang akan buat EV sahaja semata-mata because of the greater profit. So bila sampai masa tu, memang it will just not make sense untuk kita lah untuk beli kereta ICE, pasal harga kereta EV akan lebih rendah pada harga ICE. So what do you guys think? Do you guys think they will chase volume ataupun they will chase profit dan simpan keuntungan? Saya harap dia akan chase volume. Okay, sampai situ je video kita hari ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Macam biasa, kalau boleh tolong tekan butang subscribe dan tekan butang logik supaya dapat makluman bila kita naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.